Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 5 khasnya. Alhamdulillah, hari ini syukur kita dapat teruskan kelas kita, iaitu kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Jadi untuk hari ini, sebelum kita mulakan kelas kita, cikgu harap kamu bersedia dengan kelengkapan belajar, terutama sekali seperti biasa buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5 dan terus buka pada muka surat 63. Baik, bila kita dah buka muka surat 63, kita akan jumpa tajuk unit 10 Cergas dan Sihat. Unit 10 Cergas dan Sihat. Jadi tajuk ni yang kita nak belajar ini. Baik, sebelum tu kita baca sama-sama pada muka surat 63. Cergas dan sihat. Cergas dan sihat. Tahap kesihatan seseorang bergantung pada gaya hidupnya, merangkumi kecergasan diri, amalan, pemakanan, kesihatan mental, emosi, intelek dan pergaulan. Kecergasan diri berdasarkan kesihatan menjadi kunci kepada semua aspek yang mempengaruhi tahap kesihatan seseorang. Okey, baik, kita tengok gambar rajah kat sini. Ini adalah beberapa aktiviti kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan. Ada tekan tubi, macam-macam, ada berlari. Okey, ini adalah kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan kita. Baik, jadi kat bawah ni ada persoalan dia. Nyatakan komponen kecergasan berdasarkan kesihatan berpandukan gambar rajah di atas. Sebutkan pelbagai jenis kecergasan fizikal kita berdasarkan kesihatan. Okey, ini untuk pengenalan dia lah. Okey, seterusnya, baik, kamu tengok pada muka surat 64, saya sihat dan cergas. Saya sihat dan cergas. Mari kita baca bersama-sama. Linda berupaya melakukan pelbagai aktiviti fizikal pada suatu jangka masa yang lama. Dia kurang berasa letih. Keadaan ini menunjukkan bahawa jantung Linda berfungsi dengan baiknya untuk mengepam darah dan membekalkan oksigen ke seluruh tubuh. Linda mengamalkan prinsip FIT, iaitu FITT, dalam senaman bagi meningkatkan kapasiti aerobiknya. Okey, baik. Kalau kita perasankan, kalau kita dah lama tak melakukan aktiviti fizikal, kita akan berasa cepat letih, tercungap-cungap. Kalau cikgu suruh kamu berlari, habis berlari tercungap-cungap. Itu menandakan bahawa kita jarang ataupun kita tak konsisten untuk melakukan aktiviti fizikal dan menunjukkan bahawa jantung kita kurang berfungsi dengan baik untuk mengepam darah dan membekalkan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau kita tengok cerita Linda ni tadi, dia ni seorang yang konsisten buat aktiviti fizikal. Sebab itulah dia, apa yang dia dapat? Dia kurang berasa letih. Dia akan kurang berasa letih disebabkan kenapa? Sebab dia ni konsisten ataupun selalu melakukan pelbagai aktiviti fizikal pada suatu jangka masa yang lama. Itu dia. Okey, baik. Kita tengok perbualan kat sini. Bagaimanakah kamu mengaplikasikan prinsip FIT ataupun FITT dalam meningkatkan kapasiti aerobik? Okey. Aerobik ni apa dia? Aerobik ni apa dia?
Okey, kat sini cikgu buat sedikit carian dalam internet. Aerobik. Itu senaman aerobik ialah sejenis aktiviti di mana anda menggunakan tangan dan kaki anda untuk membuat pergerakan. Okey? Itu dia. Itu aerobik maksudnya. Okey, seterusnya saya akan melakukan aktiviti berbasikal 3 hingga 6 kali seminggu. Maknanya kerap dia melakukan aktiviti berbasikal. Okey. Kekerapan ataupun frekuensi melakukan aktiviti dapat memberikan kesan yang baik pada kapasiti aerobik saya. Maknanya kita bila nak buat senaman kena buat kena ada kekerapan. Jangan kita buat hari ni kita berbasikal, lepas tu kita stop, langsung tak buat apa-apa aktiviti fizikal sampailah bulan depan baru kita buat. Itu kita panggil tak konsisten ataupun kekerapannya rendah. Kekerapannya boleh dikatakan tak kerap lah. Jadi bila kita nak jaga stamina kita, kekerapan melakukan aktiviti fizikal mesti ada. Okey, faham Okey, seterusnya kita baca kat sini. Saya menetapkan intensiti aktiviti berbasikal. Saya berpandukan perubahan kadar nadi sebelum, semasa dan selepas aktiviti berbasikal. Maksudnya kita bila kita nak melakukan sesuatu aktiviti, kita kena pastikan, kita kena tengok nadi kita, denyutan nadi kita, kadar nadi kita bila sebelum kita melakukan aktiviti, lepas tu semasa kita melakukan aktiviti dan selepas kita melakukan aktiviti. Kenapa ini penting? Nanti cikgu cerita. Secara intensiti latihan untuk kapasiti aerobik adalah antara 130 hingga 150 denyutan nadi seminit. Kena tengok nadi kita. Kita ni manusia ada kadar denyutan nadi yang maksimum. Kita tengok. Bila kita sebelum kita buat aktiviti, kita cek nadi kita berapa denyutan nadi seminit. Lepas tu ketika kita melakukan aktiviti, berapa denyutan nadi kita seminit, dan selepas kita melakukan aktiviti berapa denyutan nadi kita seminit. Kita akan cek. Okey? Baik, seterusnya ini contoh. Dekat sini contoh dia bagi. Okey, contoh. Sebelum dia melakukan aktiviti, sebelum berbasikal, contoh dia ambil aktiviti berbasikal. Sebenarnya aktiviti aerobik ni banyak kan. Salah satunya ialah berbasikal. Dia ambil contoh berbasikal. Sebelum berbasikal, kadar nadi saya antara 60 hingga 100 denyutan seminit. Dia cek dulu. Sebelum dia kayu basikal dia cek nadi dia, dia tengok 60 hingga 100 denyutan nadi seminit. Okey. Lepas tu semasa saya berbasikal, kadar nadi saya meningkat antara 120 hingga 150 denyutan seminit. Dia berbeza. Kalau sebelum kita kayuh, kadar denyutan nadi kita ni antara 60 hingga 100 denyutan seminit je. Kalau kita tengah kayuh basikal, denyutan tu akan meningkat. Dia akan jadi antara 120 hingga 150 denyutan seminit. Semakin laju saya mengayuh, semakin laju denyutan jantung saya. Keadaan ini menunjukkan intensiti latihan dalam meningkatkan kapasiti aerobik semakin meningkat. Itu cerita tentang
denyutan nadi ketika kita melakukan aktiviti. Sekarang kita tengok apa akan jadi pada denyutan nadi kita selepas kita melakukan aktiviti. Tadi kita ambil aktiviti berbasikal. Okey, kat sini Selepas tamat bersenam, kadar nadi saya akan beransur-ansur menurun hingga ke tahap normal. Tadi sebelum mula 60 hingga 100 denyutan nadi. Tengah kita berkayuh, nadi kita akan meningkat naik jadi 120 hingga 150 denyutan nadi. Dan denyutan nadi ni akan semakin naik kalau kita makin laju kita mengayuh. Bila kita berhenti buat aktiviti tersebut, kadar denyutan nadi tadi akan kembali beransur-ansur, dia akan turun hingga ke tahap normal balik. Itu 60 hingga 100 denyutan nadi semula. Okey, faham Baik, macam mana nak kira denyutan nadi? Kita kena tahu kadar maksimum, kadar nadi maksimum kita. Contohlah, kalaulah kita, contohlah umur kamu, dekat sini dia bagi contoh pengiraan kadar maksimum nadi kita. Kadar nadi maksimum itu kita itu ringkasnya KNM. Okey, kita ambil contoh satu yang senang ni. Kita ambil yang ni. 220 kita tolak dengan umur kita. 220 kita tolak dengan umur kita. Okey. Baik, kita tengok. Kita kira 220 tolak. Kamu sekarang tahun 5 11 tahun. Kita tolak 11. Okey. Jadi 209. Maknanya kadar denyutan nadi maksimum kamu ialah 209. Apa gunanya? Apa gunanya kita nak tahu benda tu? Gunanya ialah bila kita melakukan aktiviti, bila kita sedang melakukan aktiviti, kita tengok kadar denyutan nadi kita melebihi 209. Sepatutnya di bawah 209. Kalau dah sampai 209, kita kena stop aktiviti kita. Sebab bila dah sampai 209 itu sudah mencapai kadar apa dia? Nadi maksimum kita. Dah sampai 209, kita kena stop aktiviti yang kita lakukan itu. Tak kiralah aktiviti apa pun, kita kena stop. Okey? Okey, seterusnya kita tengok pada muka surat berapa? 65. 65. Kita baca sama-sama. Pastikan kamu melakukan aktiviti memanaskan badan sebelum beraktiviti dan menyejukkan badan selepas beraktiviti. Kamu juga perlu memakai pakaian yang sesuai dan selesa untuk beraktiviti. Okay, ini adalah basic lah. Ini adalah asas lah untuk kita melakukan aktiviti. Kena pakai kena memanaskan badan dahulu dan menyejukkan badan selepas habis aktiviti. Dan jangan lupa juga tentang pakaian. Pakaian penting. Pakai pakaian yang sesuai untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti yang kita pilih. Okey. Baik, kita tengok kat bawah ni. Bagi mendapat kesan kapasiti aerobik yang baik, masa yang saya perlukan untuk mengayuh basikal adalah sekurang-kurangnya selama 20 hingga 30 minit setiap sesi. Ini untuk kita dapatkan kesan yang baik. Kesan yang baik untuk apa? Untuk kapasiti aerobik kita. Okey, dia buat apa? Dia buat aktiviti mengayuh basikal sekurang-kurangnya selama 20 hingga 30 minit bagi setiap sesi. Okey, seterusnya selain berbasikal, saya juga akan berjoging, lompat tali dan berjalan pantas. Semua jenis ataupun type aktiviti ini mendapat meningkatkan kapasiti aerobik saya. Okey.
Seterusnya, setelah menjalani sesi latihan, Linda telah berupaya melakukan pelbagai aktiviti fizikal pada satu jangka masa yang lama tanpa cepat berasa letih. Aktiviti tadi kalau kita buat dengan cara yang betul, kita ni boleh buat aktiviti dengan jangka masa yang lama dan tanpa rasa letih. Keadaan ini menunjukkan bahawa jantung Linda berfungsi dengan baiknya untuk mengempam darah dan membekalkan oksigen ke seluruh tubuh. Linda mempunyai kapasiti aerobik yang baik dan membolehkan dia menjalani kehidupannya dengan sihat dan cergasnya. Sebab itulah cikgu beritahu di awal kelas tadi, kenapa kalau cikgu suruh kamu berlari, kita rasa letih, penat, semput kan? Sebab apa? Puncanya ialah kita tidak konsisten ataupun kita tak melakukan aktiviti senaman dengan cara yang betul. Itu dia. Senaman itu penting. Yang paling penting kena konsisten, ada kekerapan. Okey? Yang itu kena ingat, kena ada kekerapan. Okey, baik, seterusnya. Informasi, prinsip FIT. Ini adalah prinsip untuk kita melakukan senaman. Prinsip FIT ini maksud dia F untuk kekerapan senaman. Senaman kena ada kekerapan. Kena buat banyak kali senaman. Kena ada kekerapan. Lepas tu I, intensity. T untuk masa. Dan T juga untuk jenis. Kena ikut. Dia ada kekerapan, dia ada intensity, dia ada masa berapa lama ataupun jenis apa. Kan? Baik, seterusnya pengukuhan. Nyatakan aktiviti lain yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik. Tadi dia bagi salah satu je contoh, berbasikal. Okey, apa lagi dia bagi? Lompat ni. Skipping kan, dan berbagai lagi. Contoh lagi, apa lagi? Contoh lagi cikgu boleh bagi aktiviti yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik. Apa dia? Cikgu boleh bagi contohnya lompat bintang. Lompat bintang pun boleh meningkatkan kapasiti aerobik kita. Okey, itu dia. Baik, sampai situ saja dahulu. Jadi selepas ini cikgu akan tinggalkan kamu dengan tugasan. Seperti biasalah, kamu siapkan tugasan yang cikgu bagi selepas ini. Okey. Okey, baiklah murid-murid, untuk tugasan minggu ini cikgu sediakan 2 soalan mudah. Iaitu yang pertama, nyatakan aktiviti lain yang dapat meningkatkan kapasiti aerobik. Tadi cikgu ada cerita kan. Baik, seterusnya yang kedua, lengkapkan prinsip FIT. Apa yang dikatakan sebagai, apa maksud F, apa maksud I, apa maksud T dan apa juga maksud T yang kedua ni. Dalam buku teks tadi ada dan cikgu pun ada sebut tadi dalam kelas kita tadi. Jadi cikgu harap kamu dapat siapkan dalam buku latihan masing-masing dan cikgu harap kamu dapat siapkannya dengan baik. Jadi dengan ini cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.